Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua kawan-kawan. Salam ma'al hijrah. Selamat menyambut tahun baru kalender Islam yang ke 1442. Malam ini kita bersiaran live kembali ya. Kawan-kawan banyak minta saya buat live. Dah seminggu saya tak buat live. 1 minit saya setting sekejap sebab kalau saya nak tengok komen ke nak apa ke, saya kena guna phone lagi satu. Dekat sini tak nampak ya. Jadi Jadi topik kita malam ini berkenaan dengan saya copy masuk saya setting sekejap, saya copy masuk berkenaan dengan isu PPBM masuk Muafakat Nasional. Okey. Waalaikumsalam Yati Selamat malam Yati. Yati sihat tak? Tadi Yati kata tak berapa sihat 2-3 hari ni. Semoga makan ubat Yati. Semoga cepat sembuh, semoga sihat. Nanti Yati tak ada, saya pening kepala sebab Yati selalu ada selalu bagi saya idea. Yati tanya soalan-soalan politik, banyak idea saya dapat untuk menjawab Terima kasih Yati. Selamat malam Yati Selamat sambut ma'al hijrah kepada Yati dan keluarga dan kepada semua orang Jadi kita tunggu. Selamat malam Didi, selamat malam kawan-kawan semua. Selamat malam Aiman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam kepada yang bagi salam. Selamat malam kepada semua. Salam ma'al hijrah 1442. Saya nak baca komen kena tengok dekat telefon lagi satu Jadi selamat datang semua. Jadi topik kita malam ni seperti mana yang saya tulis tadi. Saya ada post kat komen ni berkenaan dengan isu PPBM nak masuk Muafakat Nasional. Okey. Jadi saya boleh mulakan Saya rasa saya boleh mulakan Tadi petang tadi ada seorang kawan telefon saya, Azizi. Dia AJK UMNO bahagian Maran. Dia telefon saya tadi, berbual panjang dia bertanyakan saya apa pendapat saya tentang isu Muafakat PPBM bersatu hendak masuk Muafakat Nasional Jadi saya pun memberi komen saya kepada dia dan saya juga ada buat post tadi bertajuk Hearts on Fire. Api sedang terbakar di hati itu tajuk saya saya kata saya baca tadi siang hari. Saya tengok di siang hari tadi ada satu posting yang mengatakan PAS dan PPBM mendaftar Perikatan Nasional. Apabila saya baca posting itu, saya berasa sedikit pelik. Saya rasa sedikit pelik. Apa ni PAS dengan PPBM pergi daftar Perikatan Nasional. Sedangkan dalam 2-3 hari ni
pemimpin PAS Haji Hadi, Presiden Hadi dan Setiausaha Agong Taqiyuddin beria-ia menyokong PPBM masuk Muafakat Nasional. PAS menyokong kuat. PAS membuat statement akar umbi PAS tidak kisah, tidak ada masalah PPBM masuk Muafakat Nasional. Mestilah dia tak kisah, sebab kalau PPBM masuk Muafakat Nasional pun bukan PAS akan korbankan kursi dia. Dah tentu kursi PPBM dan kluster Azmin tu mesti yang hendak daripada UMNO BN. PAS dah dengan lantang kata dia tidak akan bagi kursi dia akan pertahankan semua kursi parlimen dia. Mestilah kaum B dia tak ada masalah PPBM masuk Muafakat Nasional. PAS menyokong kuat PPBM masuk Muafakat Nasional, sedangkan UMNO belum buat keputusan. Kita semua tahu PAS dan UMNO sign surat jemput PPBM masuk Muafakat Nasional. Tapi kita melihat ada protes dari akar umbi UMNO. Ya, akar umbi UMNO tidak berapa selesa jika PPBM masuk Muafakat Nasional, ya. Di situ kita tengok, dan Presiden Zahid telah membuat statement pandangan akar umbi akan diambil kira sebelum membuat keputusan untuk menerima PPBM ke dalam Muafakat Nasional. PAS menyokong kuat PPBM masuk Muafakat Nasional. PAS pun tak nak korbankan kerusi dia. Dan kita tahu kalau PPBM masuk Muafakat Nasional, dah tentu UMNO yang kena bagi kursi. Kemudian kita baca juga berita yang kluster Azmin akan masuk bersatu. Jadi bila bersatu PPBM ni masuk Muafakat Nasional, dia akan bawa kluster Azmin. Kemudian pagi tadi ada viral, konon satu posting viral yang katakan 6 ahli parlimen, 6 MP amanah PAN ni nak masuk bersatu. Jadi kalau bersatu PPBM masuk Muafakat Nasional bermakna bersatu bawa sekali kluster Azmin dan juga 6 MP PAN untuk masuk ke Muafakat Nasional. PAS menyokong PPBM masuk Muafakat Nasional, sedangkan PAS tidak komited kepada Muafakat Nasional. PAS tidak menghormati Muafakat Nasional. PAS tidak komited kepada Muafakat Nasional. Kalau PAS hormati Muafakat Nasional, kalau PAS komited kepada Muafakat Nasional, sudah tentu perjanjian yang dibuat ketika penubuhan Muafakat Nasional itu komitmennya kepada Muafakat Nasional, bukan kepada Perikatan Nasional. Pelik. PAS menyokong PPBM masuk Muafakat Nasional, kemudian PAS dengan PPBM pergi daftar Perikatan Nasional. Untuk apa pergi daftar Perikatan Nasional? Sudah tentu dia daftar Perikatan Nasional, dia untuk bertanya PRU. Maka kedudukan PAS dengan PPBM dalam Muafakat Nasional bererti Perikatan Nasional masuk Muafakat Nasional. Begitu ke? Saya pening kepala. I cannot brain. Saya tak boleh nak fikir apa yang PAS nak main ni. PAS nak main apa ni? Sokong PPBM masuk Muafakat Nasional. Dan PPBM bawa kluster Azmin dan 6 MP PAN masuk Muafakat Nasional. Kemudian PAS pergi buat Perikatan Nasional, pergi daftar Perikatan Nasional dengan PPBM. Apa ni PAS? Siapa yang nak tanding PR15? Muafakat Nasional ke Perikatan Nasional, yang mana satu? Kan PAS tahu, Presiden Zahid dah buat statement, kita UMNO tak akan masuk Perikatan Nasional. Kita UMNO tidak pernah masuk Perikatan Nasional pada hari mula. Apa yang berlaku adalah 43 MPBN menyokong kerajaan Perikatan Nasional tanpa Anwar, DAP dan Mahathir. Itu saja. Kita tak pernah masuk Perikatan Nasional. Tidak timbul soal UMNO keluar Perikatan Nasional sebab kita tak pernah masuk. Kita 43 MPBN
hanya menyokong Kerajaan Perikatan Nasional tanpa DAP Anwar Ahmadi. Itu saja. Dan seminggu lepas, Presiden Zahid telah dengan jelas mengatakan UMNO BN tidak akan join, tidak akan masuk Perikatan Nasional. 2-3 hari ini, Presiden Hadi buat live, buat statement. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin, Datuk Taqiyuddin buat statement menyokong PPBM masuk Muafakat Nasional. Tapi hari ini PAS pergi mendaftar. PAS dengan PPBM daftar Perikatan Nasional. Ini apa ni? Perikatan Nasional nak makan Muafakat Nasional ke? Jadi kita kena fikir, apabila kita katakan kita tak perlukan pihak luar masuk dengan kita, orang kata UMNO sombong, UMNO angkuh, UMNO riak, UMNO tamak jawatan, UMNO tamak kuasa. Tapi I nak bagi tahulah, PRU 14 kita UMNO BN menang 80 kursi tanpa undi Cina. Tanpa undi Cina. Tetapi 11 MP Azmin dan 11 MP PPBM yang menang pada PRU 14 kerana undi Cina, kerana undi pengundi Cina. Pengundi Cina ni pengundi Pakatan Harapan di APPKR Anwar. So, pada PRU 14, 11 MP Azmin dan 11 MP PPBM menang PRU dengan undi Cina. So, sekarang Azmin dan PPBM Tan Sri Muhyiddin dah keluar pada Pakatan Harapan. Dah tentu mereka tak akan dapat lagi undi Cina. Dan jika berlaku PRU 14, sudah pasti mereka akan kalah sebab mereka tak ada lagi pengundi Cina. Azmin pengundi Cina tak akan undi kluster PBM 11 MP. Tak akan. So apa yang kita nak takutkan? Kalau PAS committed dengan Muafakat Nasional, kita menang besar. Dan PRU 13, kita berlawan dengan PAS. Kita menang. Ya. Dan PRU 15, sudah tentu, sudah pasti. Dan saya yakin, pasti yang PS akan hilang paling sikit 20 kerusi. Sekarang PS ada 109. Paling sikit dia akan hilang 20 kerusi. 20 sehingga 30 kerusi. PS akan hilang kerusi tu. Kita akan dapat balik. Ya. 11 MP Azmin tak akan menang. Kerana mereka menang pada PRU 14. Dan sebelum-sebelum ini dengan undi Cina. Sekarang dia dah tak bersama PH. Dia dah kianat DAP, kianat PH, kianat Anwar. Dia tak akan dapat undi Cina. Macam mana dia nak menang PRU 15? Tak boleh menang. Ini matematik politik. Ya. Begitu juga dengan 11 MP PPBM yang menang PRU 14 itu hari. Mereka tak akan menang tanpa undi Cina. Sebab tu mereka perlukan BN. Mereka perlu nak menumpang BN. Mereka perlu masuk Muafakat Nasional. Masalahnya, mereka masuk Muafakat Nasional yang nak kena serah kursi BN UMNO. PAS tak nak serah kursi. Lepas tu PAS dengan bangga mengatakan akar umbi dia tak ada masalah. PPBM masuk Muafakat Nasional. Sudah tentu akar umbi dia tak ada masalah sebab tak melibatkan kursi dia. Dia pun PAS dah kata dia akan pertahankan kursi dia. Dia tak akan bagi kursi dia kepada PPBM dan kluster Azmin. Cuba kita bawa PAN masuk. Tengok akar umbi PAS tak kisah ke? Nak diam ke? Jadi statement Setiausaha Agung PAS tidak realistik. Statement Datuk Taqiyuddin tidak realistik apabila dia katakan akar umbi PAS tidak kisah PPBM masuk MN. Boleh masuk PAS, bagi kursi PAS lah. Pada Azmin, pada PPBM PAS bagi kursi PAS. Kita tengok akar umbi PAS nak diam tak? Kenapa nak salahkan akar umbi UMNO yang protes? Kenapa nak salahkan akar umbi UMNO yang menolak kemasukan PPBM ke dalam Muafakat Nasional? Dah tentu kita kena protes, dah tentu kita marah, dah tentu kita menolak kerana ia melibatkan kursi kita. Kalau dia orang masuk, kita kena bagi kursi. Sebab-sebab
UMNO BN tidak mahu masuk Perikatan Nasional adalah kerana kalau UMNO BN masuk Perikatan Nasional, maka UMNO BN tertakluk kepada tekanan untuk agihan kerusi. Di atas faktor itu, Presiden Zahid tidak mahu masuk Perikatan Nasional sebab kita tak mahu di situasi tekanan memberi kursi, agihan kursi kita kepada mereka. Sebab tu kita tak nak masuk PN. Kita kekal dengan MN. Tapi PAS tidak committed dengan MN. PAS kata sebagai Islam, orang Islam kita harus pegang pada janji. Mana janji PAS? Committed kepada muafakat nasional. Bertanggungjawab kepada muafakat nasional. Menghormati perjanjian persefahaman yang dibuat dengan muafakat nasional. Kenapa PAS alih arah ke PPBM? Kenapa PAS menyokong PPBM Bersatu masuk muafakat nasional? Dahlah Bersatu masuk muafakat nasional. Dalam Bersatu tu, Azmin pula masuk Bersatu. Ni kata pula 6 MPPN nak masuk Bersatu. Dah tentu 6 MPPN tu masuk disebabkan oleh DAP hantar mereka Trojan. Ini sifir mudah politik. Sifir politik yang mudah. Ya. Jadi PAS nak main apa ni? PAS nak bunuh UMNO ke? PAS tak reti matematik politik ke? PAS tak nampak ke? 11 MP Azmin dan 11 MP PBM menang PRU 14 disebabkan ada undi Cina yang mengundi mereka. Dan PRU 15 mereka tidak lagi dengan PS, tidak lagi dengan PKR Anwar JAP. Sudah tentu mereka tidak akan dapat undi daripada pengundi Cina. Sudah tentu mereka tak boleh menang. Dan ini peluang kita UMNO untuk dapat balik kawasan-kawasan kita. Dan kita kalah PRU 14 kerana PAS dengan UMNO tanding di 70 kawasan yang sama. Kita kalah. UMNO hilang 36 kawasan sebab PAS bertanding sama di kawasan tu. Kita tengok Parit Buntar, Pokok Sena. Kalau dicampur undi PAS dengan undi UMNO, jauh ketinggalan Mujahid dengan siapa tu? Mr. Bin tu? Mahfuz Omar. Dia dapat 18,000 undi, 17,000 undi. Tapi kalau combine undi UMNO PAS, kita lagi banyak. Dan banyak penyokong PAS dan penyokong UMNO kata, tanpa PAS, BN tak menang 6 PRK. Ya ke? Betul ke tanpa PAS, BN tak boleh menang 6 PRK? Ya ke? Saya kata, tak betul. Kalau kita tengok statistik 6 PRK, 6 PRK yang last Tanjung Piai. Kalau kita tengok 6 PRK, kemenangan Barisan Nasional, majoriti 2-3 ribu, 4 ribu je. Kalau benar 6 PRK tu kita menang dengan bantuan PAS, sudah tentu majoriti kita 7-8 ribu, 9 ribu. Bukan 3-4 ribu. Pergi buat matematik balik. Dan kemudian ada yang kata di PRK Tanjung Piai, tanpa PAS, BN tak menang majoriti 15 ribu. Saya tak setuju. Tak betul. Sebab apa? PRK Tanjung Piai ada 36 ribu pengundi. BN dapat 25 ribu lebih undi. Dan kita tahu BN punya majoriti 15,086 undi. Dan kita tahu majoriti undi yang BN dapat 25,000 undi lebih tu, 10,000 daripada undi UMNO, 15,000 daripada pengundi Cina, 15,000. Okey. Kalau PAS menyokong UMNO, mengundi UMNO, majoriti kita bukan 15,000. Majoriti kita dah tentu 30,000. Ya, 30,000. Saya nak tanya penyokong PAS dan segelintir penyokong UMNO yang kata bantuan PAS kita menang besar di Tanjung Piai. Saya nak tanya lah, datang mana undi PPBM di Tanjung Piai 10,000 lebih undi? Datang daripada mana? Pengundi mana yang undi PPBM 10,000 lebih undi? Datang mana 800 pengundi yang mengundi berjasa? Datang pada mana? Kalau bukan daripada pengundi Melayu. Pengundi Melayu tu pengundi UMNO ke yang pergi mengundi PPBM? Yang pergi mengundi berjasa pengundi UMNO ke? Kalau
pengundi PAS mengundi UMNO BN di PRK Tanjung Piai, majoriti kita bukan 15,000. Dah tentu majoriti kita tambah lagi 8,000 ke 10,000. Dah tentu majoriti kita paling kurang pun 25,000. Ya? Bukan 15,000. Kalau PAS undi kita. So datang pada mana? 10,000 lebih, hampir 11,000 undi calon PBBM, Cikgu Karmini itu di Tanjung Piai. Datang daripada mana? 800 undi berjasa. Kalau bukan daripada pengundi PAS. Kita BN dapat 25,000 undi lebih. 15,000 pengundi Cina. 10,000 pengundi UMNO. So, macam mana kata tanpa PAS, BN tak boleh menang di 6 PRK? Cakap senang lah. Bagi tengok matematik, data statistik pilihan raya. Mari kita tengok jumlah pengundi PAS. Kalau betul kita dapat pengundi PAS mengundi kita, majoriti kita di 6 PRK ni, kecuali Tanjung Piai, bukan 5,000, 3,000. Majoriti kita 7,000, 8,000. Itu baru betul. Okey, sekejap. Saya tengok komen. Kak Ful lagi satu. Sekejap. Selamat malam semua. Ya, Muhammad Nazrim. Ada bro, PSH. Ada. Saya ada je setiasa bro. Ya, Muhammad Nazrim. Pas lagi kencing bro PSH. Okey, saya baca komen sekejap. Ya, Muiz AG. Ya. Presiden Hadi dengan Taqiyuddin bukan calang-calang ahli politik murahannya. Presiden Hadi dan Taqiyuddin ni saintis politik. Dan saya mengamati PAS selama 30 tahun ya, dan saya akui PAS hebat politik, PAS pandai politik, ya. PAS ni saintis politik, ya. Muiz AG, ya. Ya, Muhammad Kadir Jones. Kita tak campur urusan PAS nak dengan PN. Itu masalah PAS. Tapi apa guna kita BN dengan PAS ada muafakat nasional? Di mana komitmen PAS dan tanggungjawab PAS dan penghormatan PAS kepada muafakat nasional? Itu yang kita tanya. Soal PAS dengan PN ke dengan apa, kita tak peduli, ya. Waalaikumsalam Khairul Naim. Thank you Zack Andrew kerana post saya penyanyi. Waalaikumsalam Ning Ainul. Yang tulisan Jawi ni saya tak kerti sebut nama you tapi saya baca komen you. MN Witness spotted yes. Waalaikumsalam Salmiah. Saya setuju dengan Yati. Okey, sekejap. Saya tengok komen bagi habis. Terima kasih Mustafa Kamaluddin. MHKD Jones ini permainan politik, percaturan politik, ya. Kasih Rauti, ya. Kasih Rauti kasih. Kita tak takut dengan MCA MIC. MCA MIC ni dengan kita dah 60 tahun. Kita tak takut dengan mereka. Kita komponen BN ada 13 komponen. Untuk apa kita takut dengan mereka? Kalau kita nak pengundi Cina menyokong kita, maka kita harus menyokong MCA. Kalau kita nak pengundi India menyokong MIC, maka kita harus menyokong MIC dan beri sedikit kuasa kepada MCA dan MIC. Barulah pengundi Cina dan pengundi India akan menyokong MCA MIC. Komen-komen macam awak lah kau kasih Rauti. Komen-komen macam awak buat ni yang buat pengundi Cina tak nak sokong MCA. Pengundi India tak nak sokong MIC. Pengundi Cina mana yang nak sokong MCA? Pengundi India mana yang nak sokong MIC? Kalau kita
peneraju BN. UMNO adalah peneraju BN. Kita menghina mereka, tak nak bagi mereka kuasa. Macam mana pengundi Cina nak sokong BN? Kita mahu pengundi Cina sokong kita. Takkan sampai bila-bila kita nak biarkan pengundi Cina mengundi DAP, PKR, Anwar, PH. Kita mahu mereka mengundi kita. Maka kita kena bagi sedikit ruang, sedikit kuasa dan sokongan kepada MCA dan MIC. Malaysia bukan tanah Melayu. Malaysia terdiri daripada komponen Persekutuan Tanah Melayu Malaya, Sabah dan Sarawak. Yang tanah Melayu adalah Persekutuan Tanah Melayu. Persekutuan Tanah Melayu salah satu komponen dalam Persekutuan Malaysia. Sabah Sarawak bukan tanah Melayu. Macam mana you nak tolak Sabah Sarawak, you nak tolak bukan Melayu? Tak boleh. Kita kalau boleh, kita nak bukan Melayu, Sabah Sarawak, China, India menyokong kita. Itu yang kita nak. Sebab tu kita perlu memberi sokongan kepada MCA, MIC. Kita politik inklusif. Baca perlembagaan kita untuk pelbagai kaum. Bukan untuk satu kaum saja. Ya. So, hentikan mentaliti. Saya tidak ke arah mentaliti seperti you, ya. Kasih rauti kasih. Saya mahu pengundi-pengundi DAP kembali kepada BN. Mereka menyokong BN selama 60 tahun. Saya tidak mahu pengundi Cina, pengundi India terus sokong PKR dengan DAP. Saya tidak mahu. Saya mahu mereka menyokong BN. Maka itu kita perlu menyokong MCA dan MIC. Kita perlu memberikan mereka sedikit kuasa. Ya. Ya, bro PSH. Ya, you dah cakap sejak 2008. Dah lama you cakap, I tahu. Selamat malam, Kerry Gani. Saya setuju dengan MHKD Jones, tanding BN, saya baca komen lagi sikit, Jamaluddin Jamalu, silakan. Boleh mention walaun mana boleh masuk, silakan. Boleh. Mana-mana penyokong PAS nak bersoal jawab, tanya dengan saya, silakan. Sila sanggah poin-poin yang saya berikan. Sukardi, saya tak ada masa nak layan komen-komen ni. Saya ada banyak perkara saya nak cakap. Okey. Jadi jangan naif sangatlah. Kita jangan naif sangat. Kita jangan di atas penyatuan Melayu Islam bersatu, kita kena bersatu dengan PPBM dan lain-lain. Itu semua tipu helah saja. Kalau dia nak bersatu dengan Muafakat Nasional, kenapa dia pergi daftar Perikatan Nasional? Dia tahu kita UMNO tak nak masuk Perikatan Nasional. Kenapa dia daftar dengan Perikatan Nasional? Ya. So, bila dia daftar Perikatan Nasional, apa jadi dengan Muafakat Nasional? Kalau betul-betul nak bersatu, mesti Muafakat Nasional lah. Kenapa pergi daftar Perikatan Nasional? Cuba jawab soalan saya. Jadi di situ kita nampak niat tak baik, agenda jahat PAS. Tak committed kepada Muafakat Nasional. PAS tahu kita BN UMNO tak mahu masuk Perikatan Nasional, tapi PAS dengan PPBM pergi buat daftar Perikatan Nasional. Pada masa yang sama, PAS menyokong kuat PPBM masuk Muafakat Nasional. Dan kita tahu kluster Azmin dan 6 MP PAN akan masuk bersatu. Jangan naif sangat. Kira balik, buat matematik politik. 6 PRK. Bukan undi PAS yang memenangkan BN. Yang memenangkan BN adalah kerana kegagalan kerajaan PH. PH gagal. PH Tindas Islam Melayu Raja Agama. PH gagal. Dan mereka bagi undi pada Barisan Nasional. Bukan sebab undi PAS. Jangan sombong. Jangan belagak. Jangan menghina UMNO. Ya, dan saya nak bagi tahu. Celik sikit politik. Buat sikit matematik.
11 MP Azmin dengan 11 MP Bersatu PPBM menang PRU 14 dengan undi Cina. Undi pengundi DAP PKR. Sekarang mereka dah tak ada dengan PH. Mereka tidak ada dengan PKR, tidak ada dengan Anwar, tidak ada dengan DAP. Kalau berlaku PRU 15 di bulan depan, mereka tak dapat lagi pengundi Cina. Sudah tentu 11 MP Azmin akan kalah di PRU 15 sebab dah tak ada undi Cina nak undi dia. Sudah tentu 11 MP PPBM akan hilang undi sebab tak ada undi Cina yang nak undi dia. Sebab tu mereka nak menumpang kita. Mereka tahu kita boleh sebab kita menang 80 kursi di PRU 14 tanpa undi Cina. Kepada yang tak setuju dengan saya cakap, boleh sanggah saya point to point. Ada soalan boleh tanya, saya jawab. Saya tengok lagi sekali. Ada tak soalan? Daripada orang PAS ke, orang Bersatu ke, atau mana-mana orang yang tak setuju dengan poin-poin yang saya kemukakan. Jadi, PAS kata atas nama Melayu Islam Bersatu. PAS sendiri tidak komited kepada muafakat nasional. PAS tidak komited, tidak menghormati muafakat nasional, tidak komited kepada muafakat nasional, tidak bertanggungjawab kepada muafakat nasional. PAS mengalu-alukan PPBM yang menghina UMNO. PAS mengalu-alukan PPBM yang dan kluster Azmi yang kalau berlaku PRU 15 tak boleh menang tanpa undi Cina. Kita menang 80 kursi tanpa undi Cina pada PRU 14. 6 PRK. Bukan undi PAS di mana saya katakan tadi. Kalau dengan pengundi PAS di 6 PRK, dah tentu majoriti kita 789 ribu. Dan di PRK Tanjung Piai, datang daripada mana 10 ribu lebih undi untuk PPBM, 800 undi untuk berjasa. Datang daripada mana kalau bukan pengundi PAS yang mengundi mereka? Cuba bagi tahu. Jadi dalam audio-audio saya semasa backdoor government sejak bulan November 2019, banyak audio-audio yang saya buat ketika itu saya mengatakan muafakat nasional tidak kebal daripada ancaman. Saya mengatakan kemungkinan PAS alih arah kepada PPBM Tan Sri Muhyiddin amat besar. Dan hari ini dia terjadi apa yang saya katakan. Dan saya kesal dengan segelintir penyokong-penyokong UMNO, pro UMNO yang menghina UMNO, yang berkata UMNO tak boleh menang PRU 15 tanpa PAS. Buat matematik sikit baru kata kita tak boleh menang PRU 15 tanpa PAS. Tengok data statistik 6 PRK. Mereka konon lebih menyokong PAS, konon Islam suci. Kalau Islam suci, dia tak khianat muafakat nasional. Konon PAS ni parti Islam suci, kita perlu sokong PAS. Kita perlu bersama PAS. Kalau dia suci, dia Islam, dia tak khianat kita lah. Dah tentu dia akan committed kepada muafakat nasional. Dan tentu dia akan bertanggungjawab kepada muafakat nasional dan bukan alih arah kepada Perikatan Nasional. Logik ke? Di mana realistiknya menyokong PPBM masuk MN. Menyokong kluster Azmin masuk PPBM, menyokong PPBM masuk MN. Kemudian pergi daftar Perikatan Nasional yang UMNO telah membuat pendirian tidak mahu join Perikatan Nasional. Ini apa ni? Mainan apa ni? PAS main apa ni? Kita dah masak dengan mainan PAS. 30 tahun kita tengok politik PAS ni. Kita tahu dah PAS punya mainan. PAS, Azmin dan Muhyiddin pernah bersama DAP. Dan mereka tidak konsisten. Mereka bila-bila masa boleh menyokong DAP balik. PAS ke, Azmin ke, Muhyiddin ke, bila-bila boleh menyokong DAP balik. Tapi kita UMNO tak pernah bersama DAP dan kita tidak akan bersama DAP.
43 MP kita menyokong penubuhan Kerajaan Perikatan Nasional pada 24 Februari 2020 kerana kita mahukan sebuah kerajaan tanpa Anwar, tanpa DAP, tanpa Mahdi. Kita tak pernah masuk Perikatan Nasional. Maka tak timbul soal kita keluar Perikatan Nasional. Dan kita tubuhkan Muafakat Nasional dengan PAS. Bukan kita yang cari PAS. Mai PAS tubuh Muafakat Nasional. Bukan. PAS tak ada arah. PAS keluar Pakatan Rakyat dulu, PAS tak ada arah. Terpaksa PAS yang datang ke UMNO. So 2010, Datuk Seri Najib Razak, bosku, tubuhkan perpaduan Ummah dengan PAS. Sebab PAS tak ada siapa masa tu. PAS kena buang dengan DAP. PAS keluar Pakatan Rakyat bergaduh dengan DAP. PAS tak ada siapa. Bosku, Datuk Seri Najib Razak, tubuhkan perpaduan Ummah pada 2010. Deal dengan Timbalan Presiden PAS, Ustaz Nasyaruddin. Dipanggil Unity Government ketika itu, UG. Kemudian, PRU 13, PAS tanding sama dengan UMNO. Satu kawasan kita menang. PRU 14, PAS berdegil, nak tanding juga satu kawasan. UMNO kalah 36 kursi, di mana UMNO menang bawah majoriti 2000 undi. Itu sebab kita kalah. Dan kalau kita tengok undi popular, undi BN 49.9%. Undi PH 50.1%. 0.1% je kalau ikut undi popular. Dan 2019, PAS dengan UMNO menubuhkan Muafakat Nasional. Sepatutnya PAS committed kepada Muafakat Nasional. Tapi apabila tertubuhnya kerajaan PN, PAS alih arah kepada Perikatan Nasional, kepada Muhyiddin, kepada kluster Azmin. Buat wayang kononnya kita UMNO BN tak boleh menang pilihan raya tanpa PAS. Wayang apa ni? Apa pula kita tak boleh menang PRU 15 tanpa PAS? 11 MP Azmin dan 11 MP PPBM yang tak boleh menang PRU 15 kerana pengundi Cina takkan undi mereka. Mereka menang PRU 14 dengan undi Cina. PRU 15 tanpa undi Cina, mereka tak boleh menang sebab mereka tidak lagi bersama PH. Mereka tak boleh menang. Kita yang akan menang. Dan PAS dapat 18 kerusi pada PRU 14 sebab apa? Sebab isu YMDB. Sebab PAS hentam Datuk Najib. PAS hentam bosku masa tu. Menumpang fitnah Pakatan Harapan dan PAS dapat 18 kerusi. Kemudian PAS nak berlagak. Nak mengatakan dia menang kursi itu memang dia menang sebab dia kuat. Tidak. Dia menang sebab isu YMDB. Fitnah ke atas Najib. Ya. So, kenapa PAS nak menyokong pihak-pihak yang dah tentu tak boleh menang? Kenapa PAS lebih arah kepada 11 MP Azmin dan PPBM? Mereka tak boleh menang tanpa undi Cina. Pakatan Harapan di APP Anwar tak akan undi Azmin, 11 MP Azmin, tak akan undi 11 MP PPBM. Tak akan. So, mereka tak akan menang di PRU 15. Kita yang akan menang. Sepatutnya PAS bersama kita. Bukan alih arah ke sana. Bukan suruh kita serah kursi kepada PPBM dan Azmin. Kalau PAS nak serah kursi mereka, PAS serahkanlah kursi mereka. Kita tak ada hal. Suruh PPBM, sokong PPBM masuk MN. Desak UMNO, paksa UMNO. Tapi tak nak bagi kursi. Nak suruh UMNO, BN yang bagi kursi. Lepas tu, pergi tubuh Perikatan Nasional dengan PPBM. Tinggalkan BN. Apa ni? PAS. Lepas tu nak cakap Islam pegang pada janji. Pergilah. Saya tengok komen sekejap. Siapa-siapa ada soalan, boleh sila kan bagi soalan. Rosli Aliman, sila sanggah poin saya lah. Jangan tanya saya cakap apa. You pekak ke? You tak dengar saya cakap apa? You sanggah lah poin saya. Rosli Aliman. Fakrino, apa benda? Benda apa? Benda apa yang you tanya apa benda ni? Tanya soalan lah. You tak dengar ke apa saya cakap tadi?
Ya, Ben Tunku Syahar. Apa yang saya jadi batu api ya? Apa yang saya jadi batu api? Ben, Cik Ben. Oh, tasbih hitam. Saya. Oh, you tak tahu saya siapa? Saya Jason Bourne. Nama betul Sean Connery ya. Ha. Ya ke Yusari? Lalu, itu je boleh cakap. You tak boleh sanggah ke poin-poin saya. Ha? Muhammad Sufian Harun. PAS masuk tanding. PAS masuk tanding pun dia tak boleh menang. Dia tahu dia tak boleh menang. Sebab tu dia tak tanding. Sebab itu kawasan UMNO. Kalau dia masuk tanding pun dia tak boleh menang. Bagi tahu you. Walaupun dia tak tanding tapi pengundi PAS tak undi BN ya. Kalau ada tunjuk statistik kat saya. Kalau pengundi PAS undi BN je. Nampi RK dah tentu majoriti kita bukan 3-4 ribu Muhammad Sufian Harun, kenapa nak suruh saya masuk PKR? Saya bukan pro PKR, saya pro UMNO. Wen John, ya. PAS hitam isu 1MDB ya. Sebelum PRU 14. Pengundi-pengundi PAS marah kat UMNO, marah kat 1MDB. Tak undi, mereka undi. PAS contoh. 6 parlimen di Terengganu. Ya, Muhammad Sufian Harun. Ya, PAS yang merugikan UMNO Ya, Ben Tunku Syahar saya jadi batu api apa? You sanggahlah poin saya Ben Tunku Syahar. Ni Ismail, you tak boleh sanggah poin saya Kalau tak boleh sanggah tak apa, jangan merapu, marah-marah maki hambun lah Okey. So, ada soalan? Boleh tanya. Muhammad Azmi Muhammad Idris, apa pendapat saya perikatan nak masuk Muafakat Nasional? Saya tak tahu pun, saya tak dengar berita pun perikatan nak masuk Muafakat Nasional. Saya tak tahu. Saya lebih suka Sabah Sarawak masuk Muafakat Nasional. Saya lebih suka Sabah Sarawak. Bab perikatan masuk Muafakat Nasional saya tak tahu, belum baca. Perikatan baru nak didaftarkan daftarkan perikatan tu PPBM dengan PAS. PAS dah ada dalam Muafakat Nasional, cuma PPBM belum sebab UMNO belum buat keputusan Ahmad Syukri, ya betul soal Melayu, tapi tak boleh korbankan UMNO lah tak boleh. Ahmad Fadli, if I'm not qualified to talk about politics, then you talk. Then you counter my points. I have give few points, then you counter me. Ahmad Fadli bin Alias, if I'm not qualified, then you counter my point. Setakat you cakap saya tidak layak bercakap politik tanpa sanggah poin-poin saya, siapa-siapa pun boleh. Dan saya bukan di kedai kopi. Saya di dalam banglo saya. Faham? Saya di dalam banglo saya. Bukan di kedai kopi Ahmad Fadli bin Alias, I dare you. Saya cabar you.
counter poin-poin saya. Berikan poin-poin you, berikan fakta you. You boleh klik VC tu kalau you nak video cam dengan saya. You nak bersoal jawab dengan saya, you klik VC tu, saya approve. You bagi poin-poin you, you sanggah poin-poin you. Then I want to see whether you are qualified to talk or not. Ahmad Fazli alias. Show me if you are qualified. Show me that you can counter my points and prove to me you are better. You can convince me to agree with you. You yakinkan saya untuk saya setuju dengan you, Ahmad Fazli. Kalau you kata saya tak layak cakap politik, you cakaplah. You sanggah poin saya. You tekan VC tu. VC dengan saya, kita bersoal jawab. Okay, kita debat. Let's see who qualified to talk politics. Okay. Saya baca komen sekejap. Ya, bro, Profesor PSH, Muhammad Nazrin. Biasalah. Jaludiyaya, soalan you rantai you pergi tanya tempat-tempat ustaz-ustaz PU, dai tu semua, you pergi tanya lah, you jangan tanya saya kita cakap politik, kita bukan cakap bab hukum hakam kat sini Tasbih hitam, saya tak perang empas. Saya bertanya soalan, you jawablah soalan saya. Saya tak ada nak serang-serang pas ni, tak ada. Just jawab soalan saya. Jawab poin-poin yang saya kemukakan, tasbih hitam. Waalaikumsalam, Mac. Ya, Jack Allen, dia kata aku koya tak? Kalau koya dia mau sanggah poin-poin yang aku itu. Aku koya lagu mana? Aku poin-poin aku mu sanggah. Tengok boleh tak boleh? Ya, Nizam Perkasa, saya setuju. Terima kasih Fazli. Waalaikumsalam Fazli. Thank you bro Tam Yutam. Waalaikumsalam Zali Patam. Tak ada masalah. Tak ada masalah kalau BN nak tanding sendiri, tak ada masalah. Pada saya tak ada masalah. Saya dah perjelaskan tadi. 11 MP PPBM dan 11 MP Kluster Azmin menang PRU 14 dengan undi Cina. Undi PH, undi DAP PKR. Kita menang 80 lebih kursi tanpa undi Cina. So sekarang kalau PRU 15, dah tentu pengundi Cina tak akan undi 11 MP Azmin dan 11 MP PPBM. Ya. Apa yang kita nak lakukan? Ya, PAS menang 18 kursi pun sebab menumpang isu 1MDB. Rakyat marah 1MDB, itu PAS menang. Ya, memang kita boleh bertanding sendiri. Dan saya pasti PH akan kehilangan paling sikit 20% kursi. PH ada 109 kursi. Paling sikit dia akan hilang 20 kursi. Sebab tu PH tak mau PRU 15 tengah segera. Saya dah jawab soalan Zali Patam. Ya, angkasa. Saya jawab soalan angkasa-angkasa. Saya baca. Orang saya nak gantikan ketujuan.
Yang tu saya tak tahu. Bab cawangan tu saya tak tahu. Saya ni pro UMNO saja. Saya tak aktif di cawangan bahagian. Muhammad Sufian Harun, saya tak tahu PAS tinggalkan UMNO jadi ke belum. PAS masih dalam Muafakat Nasional, tapi PAS telah alih arah kepada Perikatan Nasional, PPBM dan Bersatu, ya. Muhammad Azmi Muhammad Idris, kemungkinan lah. Kemungkinan Atuk hantar Muhyiddin masuk Muafakat Nasional tu, kemungkinan lah. Waalaikumsalam Alan Rizwan. Waalaikumsalam. Saya setuju dengan Mimi Marina MMJ. Ahmad Mulyadi Abdul Majid, parti terbaru Pejuang, pendapat saya. Itu parti apa? Bidan terjun je lah, tak ada apa pun. PPBM yang ditubuhkan 4 tahun pun tak ada jentera akar umbi, tak kuat di akar umbi, tambah Pejuang ni. Itulah pendapat saya. Muhammad Sufian Harun, you kena tengok, saya baru baca tadi, PAS dengan PPBM nak daftarkan Perikatan Nasional. Ya, Mac, setuju, saya setuju. Saya setuju dengan Nizam Perkasa. Ahmad Daud Bahrin. Saya penyokong UMNO, saya pro UMNO. Saya tidak aktif UMNO cawangan bahagian, saya tidak aktif. Saya bukan perwakilan UMNO. Saya tidak layak untuk nasihat UMNO. Saya cuma dapat berikan pendapat saya saja, ya. Saya tak layak untuk menasihati UMNO atau Presiden Zahid, ya. Saya pro UMNO. Saya menyokong institusi UMNO, saya menyokong institusi Presiden selama 40 tahun. Tak kira siapa Presiden UMNO, saya menyokong. Saya menyokong UMNO sebagai sebuah institusi politik. Saya menyokong presidensi UMNO sebagai satu institusi di dalam UMNO. Saya tidak ambil kira siapa itu Presiden UMNO. Dan saya bukan perwakilan yang mengundi Presiden Zahid. Jadi saya tidak ada hak untuk menasihati beliau. Atau UMNO. Saya hanya cuma mampu dan boleh dan berhak untuk memberi pendapat sebagai pengundi BN saja. Pengundi UMNO, pengundi BN. Itu saya ada hak lah. Tapi untuk saya nasihat Zahid, saya tidak ada hak. Sebab saya bukan perwakilan yang mengundi beliau. Yang mengundi beliau sebagai Presiden. Dan pada pendapat saya, selagi beliau Presiden, selagi itu harus dihormati. Kerana selama hidup saya menghormati institusi UMNO, institusi Presiden. Siapa saja Presiden, saya hormat. Jadi yang boleh tegur nasihat Presiden parti adalah perwakilan-perwakilan yang mengundi beliau, ya. Jika UMNO tidak setuju dengan keputusan yang dibuat oleh Presiden Zahid, maka bahagian-bahagian UMNO boleh minta Setiausaha Agung untuk buat mesyuarat tergempar untuk buang Zahid, ya. Bagi saya, selagi dia Presiden, keputusan yang dia buat itu adalah prerogatif dia dan keputusan itu dibincang di Biro Politik dan Majlis Tinggi UMNO. Dan saya sebagai penyokong Barisan Nasional dan pengundi Barisan Nasional dan UMNO, di mana-mana keputusan yang saya rasa sesuai tidak memudaratkan, saya menyokong. Dan saya mengelakkan diri untuk campur urusan dalaman UMNO. Kerana saya hanya pro UMNO, penyokong UMNO. Saya tidak aktif di cawangan bahagian dan saya tidak berhak untuk menasihati Presiden Zahid ataupun UMNO, ya. Itu jawapan saya kepada Ahmad Daud Bahrin, ya. Ya, Juraida Y, ya. Terima kasih, ya. Kalau dah faham. Kamarul Arifin, PAS nak Melayu bersatu. Ya, kita pun nak Melayu bersatu. Kalau PAS nak Melayu bersatu, PAS committed lah. Tunjukkan komitmen dan committed kepada Muafakat Nasional. Hormati dan bertanggungjawab kepada Muafakat Nasional.
Bukannya tinggalkan Muafakat Nasional dan pergi alih arah ke Perikatan Nasional, ya. Ya, Ahmad Faizal. Ya, Sobri Ahmad, ya. Saya dah ulas, ya. Ya, Waalaikumsalam Papa Azam. PRU 13, 3 penjuru. PRU 14 pun 3 penjuru. PRU 15 pun, kalau 3 penjuru pun pada kali ini senyaro dia tak sama macam PRU 14, ya. 3 penjuru di PRU 13 kita menang kerana ketika itu tak ada isu 1MDB, tak ada isu besar. PRU 14, 3 penjuru kita kalah sebab ada isu 1MDB, ada isu Mahathir nak buang Najib, ya. PRU 15 senyaro dia lain dan saya yakin kita menang. Dan saya pasti PS akan hilang paling kurang 20 kerusi. PS ada 109 kerusi, paling kurang dia akan hilang 20 kerusi. Kemudian 11 MP Azmin dan 11 MP PPBM yang menang pada PRU 14 hari itu dengan pengundi Cina, undi Cina daripada PS. So kali ini PRU 15 dah tentu pengundi Cina takkan undi kluster Azmin, takkan undi PPBM. Ya. Di atas faktor dan matematik itu kita boleh menang walaupun 3 penjuru, 4 penjuru, ya. Terima kasih Cik Warisan, Muhammad Sufian, Ayo bacalah dekat media, dah daftar ke belum? PAS dengan Bersatu nak daftar Perikatan Nasional tu, you bacalah Sufian. Soalan-soalan macam ni tak payah tanya saya lah. Ya, Hasan buat. Kalau PAS boleh fly solo, silakan. Ya. Hasan buat saya dah ulas bab 6 PRK tu. You rewind balik pada awal, you dengar. Saya dah ulas 2 kali, 3 kali. Takkan saya nak ulang balik. Bab 6 PRK saya jawab dan saya katakan bukan dengan undi PAS. Saya dah bagi data, saya dah bagi statistik. You ulang nanti. Habis ni you dengar. Muhammad Sufian Harun. Piagam Muafakat Nasional. Apa itu Piagam Muafakat Nasional? Ada perjanjian politik ke? Tak ada. Piagam Muafakat Nasional menjunjung perlembagaan demi Melayu dan Islam. Tak ada perjanjian politik. Cuba you baca Piagam Muafakat Nasional. Muhammad Sufian Harun. Yang nama Jawi ni saya tak erti baca Jawi. Generasi keempat keluarga yang menyokong UMNO. Saya pun begitu. Siti Hajar. Saya tak tahulah. PRU 15 bila saya pun tak tahu. Tapi saya rasa masa terdekat lah. Dalam masa terdekat. Saya dah jawab Sufian Harun. Piagam Muafakat Nasional tu. M. Zulan. Belum tentu PH menang kalau 3 penjuru. Ahmad Bahari. Dalam live ni komen ni bergerak-gerak. Bukan saya nampak semua komen. Bukan saya tak nak jawab. Saya jawab apabila saya nampak. Sekarang saya nampak, saya jawab you. Okay, Ahmad Bahari tanya, macam mana kerajaan PH tumbang, sila ulas. Itu you pergi kat Google lah. Banyak ada cerita macam mana kerajaan PH tumbang ni dah ada dalam media sosial. Buat penat saya nak ulas. Waalaikumsalam Bro Syuk. Waalaikumsalam Bro Adli Ismail. Yusof Ana, saya tak tahu percaturan daripada Mahathir ke apa ke, saya tak tahu. Waalaikumsalam Kadir Jones. Waalaikumsalam Jamil Jamil. Jamal Jamil, ya. Memang ada juri dalam daging di dalam semua parti politik.
Di dalam semua entiti, dalam rumah kita pun ada duri dalam daging. Di mana-mana saja ada. Ini habitat manusia, habit manusia, tabiat manusia. Ha. Muhammad Azmi, Muhammad Idris, saya tak tahu jawapan tu bab soalan itu. Waalaikumsalam Zulkifli. Parti Pejuang untuk menjaga individu, ya. Saya boleh setuju dengan komen you Muhammad Zulkifli. Parti Pejuang ni untuk kepentingan Mahathir saja dan kroni dia. Ha. Ya, Ben Laden. Ha? Oh, banyak komen ni saya nak baca ni. Ha. Lembayan senja. Kalau parlimen bubar, negeri pembangkang terpulang pada dia lah. Kalau dia nak bubar DUN, dia bubar lah. Kalau dia tak nak bubar, kita tak boleh buat apa Ha. Jadi kalau tak ada soalan, jadi saya tak tahu nak cakap apa. MMJ, saya tak layan. Saya nampak komen kurang ajar biadab ni, tapi saya malas nak layan. Baik, saya jawab soalan-soalan. Angkasa. Kalau PRU, saya undi di KL lah. Saya duduk KL, saya undi di KL. Saya baca lagi. Banyak ni saya tak tahu. Muhammad Asri. Kes satu Sri Najib, saya tak boleh ulas sebab kes tu dalam proses rayuan di Mahkamah Rayuan. Jika saya ulas, dia satu perkara yang subjudis, prejudis. Jadi lebih baik saya tak payah ulas. Itu nombor satu. Nombor dua, saya pun tak baca judgment ground yang penghakiman yang dibuat oleh Judge Nazlan. Saya tak baca. Dan proses rayuan dah dibuat. Lebih baik saya jangan ulas lah. Itu lebih baik sebab ini di public. Kalau you nak saya ulas, you jumpa saya, you call saya. Saya bercakap personal boleh lah. Di public tak elok lah. Itu menghina mahkamah namanya. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi saya ulang lagi sekali sebelum saya tamatkan live ini. Live saya adalah berkenaan dengan berita yang saya baca tadi, yang PAS dan PPBM pergi mendaftar Perikatan Nasional. Sedangkan 2-3 hari lepas, PAS menyokong PPBM masuk Muafakat Nasional. Dan kita tahu kluster Azmin akan masuk PPBM, dan begitu juga dikatakan 6 MP Amanah akan masuk PPBM. Yang PPBM akan join Muafakat Nasional, dan UMNO belum membuat keputusan untuk menerima PPBM masuk Muafakat Nasional, tapi PAS telah menyokong begitu kuat dan menerima. Dan PAS kata akar umbi mereka tidak kisah PPBM masuk Muafakat Nasional. Bagi saya sudah tentu mereka tidak kisah. Mereka tidak ada masalah sebab tidak melibatkan kerusi mereka. PAS pula bertegas tidak akan
serahkan kursi mereka dan mereka akan pertahankan semua kursi parlimen mereka. So, PAS sokong PPBM masuk MN, PPBM bawa kluster Azmin masuk MN kerana apa? Kerana nak paksa BN serahkan kursi kita kepada PPBM dan kluster Azmin. Ya, kita BN UMNO tak mahu masuk Perikatan Nasional sebab kerana kalau kita masuk Perikatan Nasional, kita kena tekanan agihan kursi, kita kena bagi kursi. Sebab tu Presiden Zahid tak nak masuk. Katakan UMNO tak nak masuk Perikatan Nasional, dan kita tak pernah masuk pun Perikatan Nasional. Kita hanya menyokong sejak hari mula 24 Februari, kita menyokong kerajaan Perikatan Nasional yang kerana kerajaan ini tidak ada Mahathir, Anwar dan DAP. Itu sebab kita menyokong 43 MP BN menyokong kerajaan Perikatan Nasional. Kita tak pernah masuk Perikatan Nasional. Dan saya hendak katakan kepada kita supaya jangan terlalu naif dengan laungan Melayu Islam Bersatu. Kerana kalau atas nama Melayu Islam Bersatu, kita PAS boleh saja komited dan bertanggungjawab dan menghormati Muafakat Nasional. Tak perlu pun dalam menyokong PPBM masuk Muafakat Nasional, pada masa yang sama pergi daftar Perikatan Nasional yang UMNO BN tak mau join. Ya. Dan satu perkara lagi, saya pasti PS yang ada 109 MP ini akan kehilangan paling sikit 20 kursi jika berlaku PRU 15. Ya. Dan saya amat pasti kluster Azmin 11 MP dan PPBM 11 MP yang menang PRU 14 itu hari tak akan menang pada PRU 15. Sebab mereka menang pada PRU 14 itu hari dengan sokongan pengundi Cina PH, pengundi DAP PKR. Mereka menang dengan undi itu. So kalau berlaku PRU 15, mereka kluster Azmin dan PPBM 11 MP PPBM dan 11 MP Azmin tak akan dapat lagi undi Cina. Dan mereka tak akan menang PRU 15. So mereka nak menumpang kita bukan atas nama Melayu Islam Bersatu, sebab demi survival mereka. Kalau atas demi Melayu Islam Bersatu, dia bubarlah PPBM, Azmin ni semua bubarlah, jadilah ahli bersekutu Barisan Nasional. Ya. So, dan di 6 PRK, jika benar pengundi PAS mengundi BN, dah tentu majoriti kita 789,000, bukan 34,000. Dan di PRK Tanjung Piai, ya, Tanjung Piai ada 36,000 pengundi. Kita BN dapat 25,000 pengundi. Ya, dan majoriti kita 15,000. Bermakna 10,000 undi Melayu, 15,000 undi Cina. Dan berjasa dapat 800 undi. PPBM dapat 10,000 lebih undi. Datang daripada mana 10,000 lebih undi PPBM tu? Kalau pengundi PAS betul-betul menyokong BN dan mengundi BN, dah tentu di Tanjung Piai majoriti kita 23,000, 24,000, bukan 15,000. Ya. Jadi kawan-kawan, setakat itu live saya untuk malam ini. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Selamat ma'al ijrah. Terima kasih kerana berkomen dan beri pendapat, dan saya dapat menjawab sebahagian daripada komen-komen yang saya nampak. Dan terima kasih kerana mendengar. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.